Salam sejahtera, kita akan sambung topik 9.2. Okey, tutup video. Okey, keupayaan elektrod piawai. Kita dah buat yang pertama, apa itu keupayaan elektrod zinc. Okey, setakat elektrod zinc macam ni, keupayaan elektrod zinc kita tak dapat nilai. Lepas tu kita belajar yang satu piawai punya, iaitu kita pakai keupayaan elektrod hidrogen. Okey, dapat nilai 0.00. Maka kita pakai ini untuk banding dengan keupayaan elektrod lain. Okey, apa maksud piawai di sini? Ada 4 keadaan lah piawai. Okey, A, B, C, D, iaitu kepekatan dia, tekanan dia, suhu, lepas tu platinum. Okey, kemudian kita tahu bagaimana nak dapat untuk zinc. Tadi tak dapat kan? Sekarang you sambung kepada yang piawai, maka you akan dapat satu nilai. Nilai ini kita panggil nilai keupayaan elektrod piawai, dan kita nak pakai nilai ini untuk tentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, ini tentang setengah persamaan terminal tentang inilah untuk keupayaan elektrod piawai zinc. Okey, di mana ada satu lagi di tepi. Okey, untuk hidrogen punya. Lepas tu selepas itu, saintis dapati semualah. Mereka buat semua. Ini saya tunjuk zinc je. Okay, seterusnya mereka buat semua. So, dia dapat inilah nilai-nilai dia. Okay, so satu masalah saya dah bagi tahu. Kalau catat jadual ini diberi, iaitu nilai keupayaan elektrod piawai diberi, senang. Senang. Okay, kalau tak bagi, pening kepala. Tak tahu macam mana. Sebab ini yang kita rujuk. Okay. Tapi saya rasa dalam list yang banyak ini, saya rasa masa SPM dia bagilah. Saya rasa lah. Okay, sebab belum lagi SPM, KSSM kan. Okay, so contoh lithium, negatif 3.04. Kita ada nilai paling negatif, susun sehingga kosong. Lepas tu susun sehingga paling positif. Kena letak positif. Tidak boleh ada 0.34 sahaja, tak boleh. Kena ada positif. Okay, bagaimana kita nak lihat kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Lagi atas ini, ejen penurunan lagi kuat. Maksud dia lagi suka melakukan pengoksidaan. Lagi ke bawah, dia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Lagi suka melakukan penurunan, iaitu lagi suka terima elektron. Maksud ini betul lah. Setengah persamaan sudah betul. Ya, untuk yang positif, memang dia suka melakukan benda ini. Okay, dan tanda ini kita ikut buku teks. Di sini saya susah nak cari simbol itu. So saya pakai inilah. Ini maksud berbalik. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Okay, so untuk atas punya, ini persamaan setengah yang salah lah. Sebab dia semua setengah persamaan akan buat untuk penurunan. Dia akan buat untuk penurunan. Okay, so ini kira salah. Sepatutnya yang berlaku adalah Li jadi Li plus plus E. Sebab dia nilai negatif. Okay, harap you boleh nampak ini. Semua dah faham. So, siri elektrokimia dia susun mengikut nilai keupayaan elektrod piawai. Okay, lepas tu elektrohidrogen sifar. Okay, dalam bentuk penurunan. Ditakrif dalam bentuk penurunan. Semakin positif, semakin mudah mengalami penurunan, iaitu sebagai ejen pengoksidaan yang kuat. Lagi ke bawah, ejen pengoksidaan yang kuat. Lagi ke atas, ejen penurunan yang kuat. Okey, sini kita sampai. Okey, so sekarang mengenal pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, so contoh yang ada di buku teks saya ambil. Kuprum, dawai kuprum ini rendam dalam argentum nitrat. Ini kuprum rendam dalam magnesium nitrat. Okey, so sekarang nak study benda ini, adakah tindak balas berlaku? Berlaku ke pengesaran ini? You kena cek nilai keupayaan elektrod piawai dulu. Okey, so kita mula study benda ini. Nanti ada banyak, ada 2 contoh kena buatlah. Okey, kita kena salin dulu dia punya nilai. Okey, contoh dah kuprum. So, dia dalam, okey, besarkan sikit. Okey, dalam kita punya list tadi atas tu, okey, saya salin dari sini. Nah, ini kuprum punya. Sebab sekarang kuprum dan argentum. Okey, dari atas Cu2+ tambah 2E. Ini dari atas. Saya ambil dari atas, saya ambil simbol ini. Ini ikutlah yang buku teks punya lebih baik.
dapat Cu. Lepas tu saya dapat nilai E dia sama dengan tambah 0.34 V. Okey, ini saya dapat daripada atas tu. Ini, dari sini. Nah, tambah 0.34 V. V, unit dia volt daripada voltmeter punya. Ini yang pertama saya dapat. Yang kedua, kita kena salin yang dari mana? Silver, nampak? Argentum. Okay, so kita kena consider argentum. Nitrat tak ada di sini. So, argentum dengan cuprum. So, kita kena consider argentum juga. G plus. Salin daripada list itu. Tambah E. Dapat Ag. Okay, E0. E0 tu simbol untuk keupayaan elektrod piawai. Nilai dia berapa? Nilai dia tambah 0.80 V. Okey, ini yang saya dapat. Argentum cek balik betul ke? Betul. Ini ya. Okey, so sekarang kita so kalau ikut sini, siapa boleh jadi ejen pengoksidaan? Yang lebih positif nilai dia, betul? Siapa? Mana satu boleh jadi ejen pengoksidaan? Argentum. Ion argentum. Okey. Ini ya. Sebab you tengok tambah 0.8. Maka ini adalah ejen pengoksidaan lebih baik. Okey, so ion argentum. Ini ejen pengoksidaan. So ejen penurunan siapa? Okay, try. Siapa-siapa try. You kena aktif. You try. Ion cuprum. Ion cuprum salah. Ion cuprum, you tengok yang suka melakukan adalah ini. Ag plus E equal to Ag. Sebab dia 0.8. Dia lebih, ejen pengoksidaan yang lebih. Maka ini sudah berlaku. So, ejen penurunan sepatutnya Cuprum. Cu. Sepatutnya inilah. Cu lah. Okay. So, adakah tindak balas ini berlaku? Ada ejen pengoksidaan, ada ejen penurunan. Maksud satu terima elektron sudah berlaku sebab dia lebih positif. Lepas tu di atas tu dia membebaskan sebagai ejen penurunan. Maka tindak balas itu berlaku lah. Ya. Nampak tak? Boleh faham? Boleh faham? Atau ada soalan? Boleh ya? Okey, bagus. Boleh kita teruskan. Okey, so penerangan dia, kita buat simple macam ni. Okey, cuprum. Okey, saya tulis satu. Nanti you boleh jadi contoh lah. Cuprum agent ialah, okey, buat elok-elok ialah agent. Cuprum ialah agent penurunan yang lebih kuat. Maka berlaku pengoksidaan. Maka melakukan cuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat, maka melakukan pengoksidaan. Okey, lepas tu ada orang fikir, mana kuat ni cuprum ni? Kuat tu atas ni. Tak apa, ini tak ada masalah. Sekarang soalan dia ikut ini je. Nak dua ini je. Maka kita refer ni je. Okey, kemudian so apa yang berlaku di sini? Okey, Cu berlaku jadi Cu 2 positif 2 plus 2E. Ini berlaku. Cuprum ialah ejen ikut sini cuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat, maka melakukan pengoksidaan, iaitu ini berlaku. Okey, tapi dalam keupayaan elektrod piawai memang tulis macam ni sebab ditakrif dalam proses penurunan. So ini berlaku. Kemudian kita terangkan yang kedua. Okey.
Satu lagi, Ag positif. Okey, Ag positif. Guna ayat yang sama ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Maka kita buat simple-simple lah, melakukan penurunan. Maka melakukan penurunan. Okey, Ag plus ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat, maka melakukan penurunan. So, half sama setengah dia Ag plus E jadi Ag. Okey, so ada pengoksidaan, ada penurunan. Maka berlaku, yes. Tindak balas pengesaran itu berlaku. Cukup penerangan macam ni untuk 2 markah dan tambahan markah untuk persamaan setengah. Cukup, sangat bagus. Okey, so sekarang kita cek ini pula. Okey, untuk ini kuprum dalam magnesium. Okey, so kita mula dengan magnesium. Kita try magnesium. Tengok Mg2+. Dia kena takrif dalam penurunan. Dapat Mg. E kosong sama dengan berapa Mg? Tengok Mg berapa? Tolong saya. Negatif 2.38. Negatif 2.38 V. Okey, selesai. So kedua sama kuprum, saya copy je. Copy. Paste. Okey, kedua kita kena pertimbangkan ini. Okey, so sekarang ejen pengoksidaan di sini, kalau ikut case ini, ejen pengoksidaan mesti adalah mana? Ion magnesium. Salah. Ion kuprum. Ion kuprum. Ion kuprum. Yes, itu ejen pengoksidaan. Okey, ejen pengoksidaan kena tengok yang positif depan tu. Ini ejen pengoksidaan. Ejen penurunan adalah Mg. Betul. Okey, ejen penurunan adalah Mg. Okey, so tindak balas ini, okey, dia kena Mg jadi Mg2+ plus 2E. Lepas tu Cu2+ plus 2E equal to Cu. Baru betul. Okey, so sekarang kita tengok. Ini kenapa tidak? Okey, saya ajar you tengok. Okey, so sekarang ejen pengoksidaan Cu2+. Maka penurunan ini kena berlaku. Okey, lepas tu Mg2+ plus 2 equal to Mg, dia adalah ejen penurunan yang sangat kuat. Tengok nilai negatif. Maksud dia Mg kena jadi Mg2+ plus 2E. Baru boleh berlaku. So tindak balas ini kira terbalik. Sudah terbalik. Sepatutnya dia kena ambil magnesium di atas, rendam di dalam kuprum, lalutan kuprum. Baru betul. Bila lalutan kuprum, ini berlaku. Lepas tu magnesium pun berlaku pengoksidaan. Nampak tak? So sekarang tidak berlaku. Sebab terbalik. Dia rendamkan kuprum. Sepatutnya magnesium, lalutan itu, dia suka jadi ion. Dia bukan nak terima. You nampak tak nilai negatif itu? Boleh faham ke setakat ini? Tak faham. Tak faham. Okey, so tengok. Okey, sekarang mana yang, okey, kalau ikut case ini, mana yang suka jadi penurunan proses dia? Ini kan? Betul? Ya. Ini nak penurunan. Yes. Dia nak melakukan penurunan. Okey, so kalau ada Cu2+, dia akan berlaku. Tapi di sini ada tak lalutan Cu2+? Ada Cu2+? Tiada. Dia tiada Cu2+. Dia ada Mg2+. Dia ada Mg2+. Okey? Dia terbalik.
Sepatutnya dia ada CO2 plus di sini, dia ada Mg di atas. So cantik lah. So CO2 plus memang nak jadi Cu sebab ikut nilai keupayaan elektrod piawai, dia positif. Lepas tu Mg, dia suka jadi Mg2 plus sebab dia negatif. Betul? So Mg suka jadi Mg2 plus. Tapi sekarang Mg di mana? Tiada. Tiada Mg. Dia ada Mg2 plus dalam lalutan. So dia nak paksa Mg2 plus 2E jadi Mg. Boleh ke? Tak boleh kan? Mg2 plus 2E equal to Mg memang tak berlaku. Memang tidak berlaku kalau ikut ini. Magnesium nitrat, maksud dia ini. Dia nak Mg2 plus 2 equal to Mg. Memang tak berlaku punya sebab nilai keupayaan elektrod piawai dia negatif. Negatif 2.38. Okay? So dia memang suka melakukan Mg jadi Mg2 plus. Itu sebab dia tindak balas ini tidak berlaku. Boleh faham? Okay, kalau tak faham, you tanya, okay, mana part pula sekarang? Sebab saya dah repeat 2 kali kan. Okay, mana part yang you perlu lagi penjelasan? You yang tak faham, yang lain semua pun mungkin ikut tak faham, sama je. Cuma dia tak nak tanya. Okay, mana? Dekat kuprum tu kot. Okay, dekat kuprum. Okay, tengok dekat kuprum. So, ikut sini, okay, antara dua ini, mana confirm sudah yang perlu dilakukan oleh kuprum itu? Ini kan, betul? Ya. Okay, sekarang you kena faham, dawai kuprum, ini maksud Cu ini. Ini maksud ini. Okay, lepas tu, magnesium nitrat, maksud ini. Okay, so sekarang untuk kuprum, dia suka melakukan CO2 plus 2 equal to Cu. Dia suka melakukan ini. Dia tak suka melakukan Cu jadi CO2 plus 2E. Sebab nilai dia positif. Ini boleh faham? Boleh. Macam tu loh. So, dia suka melakukan macam ni. Maksud Mg, dia suka menjadi Mg2 plus. Sebab dia negatif. So, untuk kes ini, macam tak ada pun. Dia tak letak Mg, dia letak Cu pula. Sepatutnya dia letak Mg dawai magnesium dalam kuprum nitrat. Berlaku betul tak? Macam ini nak. Kuprum dalam arsenik nitrat. Berlaku. Okey. Tapi dia letak kuprum dalam magnesium nitrat. Tak berlaku tindak balas dia. Sebab kuprum ini dia suka jadi penurunan punya. Lepas tu yang magnesium ini dia suka jadi pengoksidaan. Dia tak boleh daripada lalutan ion dia tukar kepada atom. Dia tak jadi sebab dia nilai negatif punya. Dia suka jadi ion. Boleh faham? Boleh. Okay, good. Okay, kita teruskan. Okay, penerangan dia. So, satu. In future, you pun terang macam ni lah. Kuprum. Okay, kuprum ialah ejen penurunan yang lemah. Okay, kuprum memang ejen penurunan yang lemah. Sekarang you nak pakai kuprum. Pergi mengesarkan lalutan dia. Tak boleh. Dia adalah ejen penurunan yang lemah. Maka tidak melakukan pengoksidaan. Okey, ini kita terangkan macam inilah. Kuprum ialah ejen penurunan yang lemah. Okey, maka dia tidak melakukan pengoksidaan. Iaitu Cu jadi Cu2 plus 2E susah sebab nilai dia positif. Okey, kemudian kita ambil yang satu lagi, Mg2 plus. Mg2 plus ialah ejen pengoksidaan yang lemah. Okey, maka tidak
melakukan penurunan. Okey, itu sebab dia tindak balas tidak berlaku. Okey, ialah ejen pengoksidaan yang lemah, maka tidak melakukan penurunan. Okey, bila dia tak suka melakukan penurunan, dia tak suka ke sini dari kiri ke kanan, dia suka kanan ke kiri. Sebab nilai dia negatif 2.38. Okey, 2.38 negatif maksud ejen penurunan yang cukup kuat. Ejen penurunan yang cukup kuat, dia sentiasa nak melakukan pengoksidaan. Okey, inilah. Okey ya. Selesai ya. Kita punya handout bagus. Sekarang kita ada kerja tambahan sikit dalam buku PBD. Okey, dalam buku PBD you kena salin sikit dan setiap kerja saya bagi 10 minit lah. 10 minit lepas tu bincang. Okey, so sekarang untuk bahagian ini selesai ya. Boleh tahu boleh faham nak tengok macam mana, boleh kan? Sebab nanti sudah masuk cerita yang sebenar, iaitu sel kimia. Itu pening kepala awak nanti. Semua nak guna ni, semua nak berdasarkan nilai-nilai ini. So jadual ini you sentiasa kena ada bersama dengan sel kimia punya handout nanti. Okey, sempat salin? Sempat? Boleh saya tutup buat ini? Sekejap sir. Okey, catat dulu. Saya bagi masa sikit, you catat, siap bagi tahu, saya akan bagi kerja dah. Okey, kecilkan semula, senang sikit untuk nampak semua. Ini. Okey, siap bagi tahu. Okay, dah sir. Okey, yang lain? Aisyah dah? Anis? Dah, sir. Okey dah. Okey, sekarang masuk ke sini ya. Okey, ini clear. Okey, handout ini selesai. Bila-bila saja boleh hantar, bila-bila saja. Okey, so sekarang kita ambil kerja kita yang pertama. Okey, ini dalam buku PBD ya, buku PBD. Okey, so saya tunggu sekejap lah. 10 minit, 10 minit. Sebenarnya buat nombor 2 je, nombor 2 je. Atas tu berpandukan sahaja. So ini ya, 2A dan 2B.
Okey, untuk soalan ini, kita kena pecahkan kepada persamaan setengah dulu. Kalau you tak pecahkan kepada persamaan setengah, you tak nampak. Ini merupakan persamaan ion keseluruhan. So, kita kena berpandukan list yang dia bagi, siri itu, kita kena pecahkan dulu. Okey, so kita cuba. Okey, kita try. Okey. Tak ada, soalan tak ada kan? Okey, so saya tutup dulu. Okey, so ambil whiteboard. Okey, ambil whiteboard. Slowly. Okey. Okey, so saya pecahkan kepada penurunan pengoksidaan lah. So dari sana, okey, kita ambil yang first dulu. Susah nak tulis, tak apa. Slowly. Draw. Okey. CR2 Okey, ini yang pertama, CR2O tambah 14H plus tambah 6E, ikut yang kita belajar dulu, sama dengan 2CR3 positif, okay, tambah 7H2O. Okey, ini yang pertama. Ini adalah penurunan. Okey, ini adalah penurunan. Okey, yang kedua, 2Cl negatif, ikut yang persamaan dia, kita dapati 2Cl negatif jadi menghasilkan Cl2 plus 2E. So ini apa yang disebut di situ adalah pengoksidaan. Okey, so sekarang kita kena tengok. Okey, berlaku ke tidak? Okey, kita cek dia punya nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, cek untuk saya. Cr2O7 2 negatif tambah 14H plus tambah 6E itu berapa nilai dia? Okay, Positif 1.33. Okey, E0 adalah positif 1.33 V. Okey, Lepas tu kedua, cek untuk saya Cl2 punya. Cl punya berapa? Positif 1.36 V. Positif 1.36 V. V. Okey. So sekarang you tengok Okey, antara dua ini mana yang akan melakukan penurunan? Maksud mana satu akan melakukan penurunan ejen pengoksidaan? Yang mana? Ion klorida. Yang klorida. Sebab nilai positif 1.36 sepatutnya kena berlaku Cl2 plus 2E equal to 2Cl negatif. Sepatut kena berlaku kan ini. Betul? Ya. Ya, yes. Sebab nilai dia lebih positif. Maka dia perlu melakukan Cl2 plus 2 equal to 2Cl negatif. Okey, tapi daripada persamaan ion yang dia bagi, adakah dia melakukan ini? Cl2 plus 2 equal to 2Cl negatif, adakah dia melakukan proses penurunan? Tak. Tidak. Dia melakukan ini. Betul? Dia melakukan ini. Maka tindak balas ini tidak berlaku. Tindak balas ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Jawapan dia. Tahu tengok? So tindak balas ini berlaku ke? Tidak berlaku. Sebab penurunan dia dengan pengoksidaan yang diberi tidak berlaku. Cl negatif jadi Cl2 plus 2E memang tak berlaku. Dia sepatutnya melakukan Cl2 tambah 2E equal to menghasilkan 2 Cl negatif. Itu yang sepatutnya berlaku. So, tindak balas keseluruhan dia tidak berlaku. Boleh faham tak? Boleh faham? Kejap saya nak proses.
Ya, memang nak proses ni benda ni agak payah sikit. Sebab ini benda matrikulasi ni sepatutnya. Okey, you tanya soalan. Mana yang awak rasa perlu saya terangkan, you tanya. Okey, contoh you nak tanya. So, ini penurunan dari mana? Ini daripada persamaan ion dia. Daripada persamaan ion yang diberi tadi, inilah penurunan dia. Pecahkan. Dan inilah pengoksidaan dia daripada persamaan ion dia. So, penurunan dengan pengoksidaan walaupun boleh tulis, tapi tak berlaku punya tindak balas ini. Sebab yang patut berlaku adalah Cl2 tambah 2E equal to 2Cl negatif yang merupakan penurunan. Tapi ini dia buat penurunan guna dikromat. Padahal Cl negatif, padahal Cl2 plus 2E itu lagi baik ejen pengoksidaan dia. Bila kata ejen Sir, yang okey. kalau dalam persamaan yang dia bagi tu, dia 6 klorida. Okey, Tak 6 apa ke kita tulis sebab 2 klorida je? 2 je, ambil yang asas saja. 6 tu sebab macam ni tau. 6 datang dari mana? Sebab ini darab 3. Betul? Bila ini darab 3, ini jadi 6. Ini jadi 3. Ini jadi 6. Betul? Lepas tu 6 dengan 6 potong. Dia dibalik yang soalan dia lah. Okey, faham. So saya ambil yang ringkas je. Dia nombor itu sebab nak combine jadi persamaan ion. Okey, so di sini saya cek sepatut yang berlaku adalah Cl2 plus 2 equal to 2Cl negatif. Sebab dia positif 1.36. Tapi dia kata, soalan kata sudah melakukan Cl negatif jadi Cl2. Maksud tindak balas ini tidak. Tindak balas ini tidak berlaku. Okey, tidak berlaku. Okey, boleh? Okey, kita tengok yang kedua. Mungkin lebih mudah sebab ini panjang-panjang mungkin pening je. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, sekarang yang kedua ini dia bagi tahu awak H2O2. Saya ambil dari soalan Dia kata H2O2 tambah 2H+. Okey, elektron berapa you boleh rujuk balik elektrod piawai je. Sama dengan 2H2O. Ini. Dia kata ini merupakan penurunan dari soalan. Dari soalan ini merupakan penurunan. Lepas tu yang satu lagi 2Br negatif. Okey. Ayo. Ya. Okey. Tambah jadi Br2 plus 2E. Dia kata ini adalah pengoksidaan. Ini daripada soalan. Ini daripada soalan. Okey, so sekarang kita cek tengok. Nampak kan? Nampak benda yang saya lukis. Okey, kita cek tengok. Adakah betul? Okey, bagi tahu saya dia punya E0 dulu. Yang atas tu. Ini berapa? Positif 1.77. Positif 1.77 V. Okey, ini berapa? Br2 punya. Cari brominnya. Positif 1.07. Okey. So, bila macam ini, kita cek je mana akan melakukan penurunan. Mana? Melakukan penurunan maksud merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Mana lebih kuat ejen pengoksidaan? H2O2. Yes, ini. Sebab nilai ini 1.77. So, ini adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen pengoksidaan yang kuat akan melakukan proses apa? Penurunan. Yes, so ini betul. Betul lah. Sebab dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat, maka dia melakukan penurunan. So, persamaan setengah itu adalah penurunan. Sudah betul. Okey, sekarang kita cek yang kedua itu, adakah melakukan pengoksidaan? Br negatif jadi Br2 plus 2E adalah pengoksidaan. Betul? Ya. Betul. So, ini tindak balas berlaku. Berlaku. Macam ni lah. Okey
Okey, kita try lagi sikit, ada sikit lagi. Okey, ini saya clearkan boleh? Nak salin? Dah, Dah. Dah, saya clearkan Okey, saya clearkan drawing ini. Okey, saya ambil contoh yang kedua, contoh yang kedua. Okey, ini dah buat. Nah, ini persamaan dah buat Okey, ini jawapan. Ini. Okey, 10 minit. 10 minit susun atom dia. Okey, mana ejen pengoksidaan dia, lepas tu ejen penurunan ikut yang tertib menaik. Maksud lemah ke kuat, lemah ke kuat. Lepas tu kita meramal adakah ini berlaku tindak balas dia. Okey, you try dulu dalam buku PBD.
Okey ya, kita sambung. Okey, saya sharekan dua-dua terus kejap ah. Okey. Satu je tak boleh. Okey. Apa? You rujuk yang tadi you dah catat ah. Okey, so sekarang ejen pengoksidaan. Ikut susunan menaik Okey. Ejen pengoksidaan. Okey, ejen pengoksidaan ikut susunan menaik. Maksud dia nilai yang perlu paling negatif dulu. Okey, ikut sini. You kena susun dulu. Dia jadi semua penurunan kena susun jadi penurunan dulu. So ejen pengoksidaan ikut tertib menaik adalah Mg 2 positif, kemudian zinc 2 positif, lepas tu Cu 2 positif, lepas tu Ag positif. Maksud ejen pengoksidaan yang paling kuat adalah Ag positif. Boleh? Okey. Tengok balik ini. Okey, kita susun dululah. Semua susun dulu. So, ejen pengoksidaan yang menaik ini Mg 2 positif sebab dia paling negatif. Lepas tu Zn 2 positif. Lepas tu Cu 2 positif. Lepas tu Ag positif. Okey, itu merupakan ejen penurunan yang semakin susunan tertib menaik. Okey tertib menaik. Okey, boleh? Okey, sekarang ejen pengoksidaan dah. Okey. Ada salah sebut ke saya tak? Ejen pengoksidaan ini Okey, so sekarang kita ejen penurunan pula. Okey, ejen penurunan. Okey, ejen penurunan. Okey. Dia tak boleh ambil positif ion dia. Sebab ejen penurunan melakukan pengoksidaan. Maka kena ambil dari belakang. Ag, Cu, Zn, lepas tu Mg. Okey. Ada masalah tak untuk ini? Tertib menaik. Maksudnya ejen penurunan yang paling kuat di sini adalah Mg. Kalau ada soalan, you tanya. Okey. Okey, okey, bagus, saya suka. Okey, so next saya tunjuk balik ini So ambil balik ini. Okey. So ejen pengoksidaan melakukan penurunan, maka kita ambil yang depan Okey, kita ambil yang depan. So ejen pengoksidaan melakukan penurunan. So kita ambil ini Okey. So kalau ejen penurunan dia melakukan pengoksidaan. Melakukan pengoksidaan. So ejen bahan dia kita kena ambil sini macam itulah. Okey, so sekarang kita tengok berdasarkan jawapan anda di A, terangkan adakah tindak balas berlaku. Maksud dia satu suka melakukan pengoksidaan, satu suka melakukan penurunan. Kalau macam ini maka dia berlaku. Okey, Mg dengan Cu2+. Okey Mg dengan Cu2+. So Mg mana? Mg sini. Mg negatif punya dia suka melakukan pengoksidaan. Cu2+ suka melakukan penurunan. Okey, maka first berlaku Berlaku betul? Kedua, Mg dengan Zn2+. Okey, kita tengok Mg. Mg suka melakukan pengoksidaan. Lepas tu yang tepi ini Zn2+. Okey, Zn2+ pun negatif. Tapi you tengok negatif dengan negatif ini, mana yang lebih negatif? Ini kan? Magnesium lebih kan? So magnesium lebih negatif nilai dia, maksud magnesium, Mg suka jadi Mg2+. Okey? So Mg suka jadi Mg2+. Zn2+ banding dengan dia, jadi Zn. Betul. Okey, kedua. Berlaku. Okey, ketiga. Cu
dengan Zn2+. Okey, tengok Cu. Cu positif ni. Cu di sini, nilai Cu adalah positif ni, maka Cu tidak suka menjadi Cu2+. Cu ini dia suka melakukan penurunan. Zn2+, dia suka jadi Zn negatif. So Zn suka jadi Zn2+. Okey, so tindak balas ini tidak berlaku. Okey, untuk yang ketiga tidak berlaku. Okey, habis selesai cerita kita. Okey, saya nak tanya. Ada masalah tak keupayaan elektrod piawai? Sebab lepas ni dah tak cerita lah. Okey, lepas ni kita nak pakai dia untuk sel kimia. Jumaat ini kita akan masuk sel kimia. Okey ha? Okey, dan modul memang saya tak bagi. Modul saya letak dalam Telegram je. Sebab terlalu banyak, satu subtopik. Okey, so sampailah akhir tahun, harap-harap bulan 8 macam tu lah. Lepas tu kita boleh ulang kaji untuk form 4. Okey, balik sekolah, eksperimen. Itulah cerita kita. Okey, ada soalan tak untuk hari ini punya? Okay, any problems untuk topik 9.2? Okay, sebelum kita tutup. Kita tinggal 15, satu orang tak ada. Okay, soalan. Maksudnya kalau kita nak tentukan dia boleh melakukan tindak balas tak, kita kena tengok sekali lah dia punya jenis zarah, Ya, ion atau atom. Yes, kita kena tengok dia suka ke mana satu tempat. Okey, saya ulang sikit untuk slide tu. Okey, kena ambil balik tempat sini. Macam ni. Okey, tengok Li plus E equal to Li. Negatif 3.04. Maksud dia, Li plus E equal to Li memang tak berlaku. Dia tak suka berlaku. Okey, so dia lebih suka melakukan pengoksidaan. Maka Li merupakan ejen penurunan yang kuat. Nampak? Okey, sini pula. Kalau contoh MnO4 negatif, jadi Mn2+, positif 1.52. Maksud dia depan ini adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Dia suka melakukan penurunan. Maksud dia macam itulah. Okey, boleh? Nah, ejen pengoksidaan, elektron, ejen penurunan belakang. Kalau nak cari ejen penurunan dari belakang lah. Dari belakang. Okey, sebab ejen penurunan melakukan pengoksidaan. Okey Okey, lagi soalan? Kalau susah nak pusing, you kena tengok lagi video. Tengok lagi. Sehingga awak dah boleh tafsir. Kena cepat lah. Sebab nanti masuk sel kimia, dia macam ni, kimia ni, bila satu tempat sangkut, dia akan sangkut lama sangkut. So you selesaikan, nanti masuk sel kimia you faham, nanti sel elektrolisis you faham. Form 5 paling susah topik mana? Topik ini lah. Topik ini selesai, nanti seterusnya dia banyak membaca. Okey, banyak membaca. Okey, soalan lain? Tak ada rasa. Tak ada lah, selesai. Okey, hari ini tinggal 14, ada yang lain tak bagus. Tadi masuk semua kan tadi kan? Okeylah, saya kira hadir lah. Okey, Jumaat ni kita jumpa lagi Jumaat ni Boleh? Okey. Okey, Jumaat ni pakai modul mana? Sel kimia, okey. So ini dah boleh mula hantar je lah. Hantar dalam link yang saya bagi, guna gambar boleh. Saya tengok ada yang elok. 5B ada yang siap type lagi. Elok memang. Sasha Kristina punya elok sebiji macam saya punya. Dia type. Dia type bagus. Tapi gambar tak apa. Sebab kita nak hard copy ni. Kita nak baca ini. You bukan nak bawa laptop ke Dewan, bukan. Kita nak baca ini, betul? Nak baca hard copy saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye. Thank you, sir. Okay, Thank welcome. you, sir. Friday. Bye.